بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita bersama siri pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fi Al-Masaili Al-Mufidah. Jadi kita dah selesai membincangkan tentang At-Taharah, iaitu kitab bersuci. Jadi kita masuk pula kepada pembincangan bab salat. Adapun ta'arif salat, kelebihan salat juga telah kita bincangkan pada sesi yang lepas. Hari ini kita masuk babu awqatis salah, bab waktu-waktu sembahyang. Jadi qala al-musannif hafizahullah wa nafa'ana bihi fid darain amin. As-salawatul maktubatu khamsun wa hiya adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isya wal fajr. Sembahyang yang difardukan ada 5, iaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan solat subuh lah, solat fajar. Faqad jama'ahu Allahu li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hataini al-ayatain. Qala ta'ala fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Faqala ta'ala aqimus salata liduluqi asy-syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi Allah Ta'ala telah menghimpunkan 5 salat fardu ini untuk bagi Nabi SAW dan umatnya dalam 2 buah ayat. Fasubhanallahi hina tumsun, mana maha suci Allah Ta'ala bila mana, atau berpujilah Allah Ta'ala bila mana kamu berpetang-petang. Tumsun mana dalil kepada salat Allahumma salli ala Muhammad, maghrib dan isya. Naam. Wa hina tusbihun, itu salat subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. 'Ashiyyan wa hina tudhhirun itu salat untuk asar dan juga zuhur. Naam. Wa hina tudhhirun, mana bila mana kamu masuk dalam waktu zuhur. Jadi itu dalil kepada kefarduan salat zuhur. Terus masuk aqsamu awqatis salah, yang qasimu waqtu kulli salatin ila awqatin 6 wa hiya. Jenis-jenis waktu-waktu salat saya sebut sini terbahagi waktu salat kepada 6 waktu. Yang pertama waktu fadilah, kedua waktu ikhtiar, ketiga waktu jawaz, keempat waktu hurmah, kelima waktu uzur, yang keenam ialah waktu darurah. Apakah waktu fadilah? Kita akan baca satu-satu. Yang pertama waktu fadilah, ay idza shalla al-insanu fi hadha al-waqti hasala ala fadilati awwal al-waqt wa yakunu dhalika bil ishtighali bi asbab as-salah. Mana waktu fadilat ialah bila mana manusia sembahyang dalam waktu ini, maka dia akan dapat kelebihan pahala sembahyang di awal waktu. Naam. Dan perkara itu terhasil dan tercapai bila mana seseorang itu melakukan perkara-perkara yang berkait dengan sembahyang. Bilakah waktu itu bermula? Min dukhulil waqt thumma al-mubadarati bis salah, daripada awal waktu kemudian terus bersegera sembahyang. Wa asbabus salah, dan sebab sembahyang ialah ijabatul muazzin wa taharah wa satril aurah wa intidharil jamaah wa nahwu. Maknanya gini, bila mana azan, maka kalau kita solat dalam tempoh 20 minit pertama ataupun 25 minit pertama, maka kita akan dapat fadilat solat di awal waktu. Macam mana kira 25 minit, 20 minit, 30 minit pertama tu? Kita kira dengan sebab-sebab kepada sembahyang. Jadi bila masuk waktu, kita akan jawab dulu orang azan. Kita akan bersuci. Bersuci tu sama ada orang yang ada sekecil berwuduk, orang yang ada besar mandi wajib. Lepas tu kat badan ada tai, ada air kencing, dia basuh. Tak, itu semua kira tu. Kemudian satrul aurah, menutup aurat.
Tak, kemudian tunggu jemaah. Dan selain daripada itulah, kita sembahyang 2 rakaat sebelum zuhur, tak, ataupun kita qamat. Itu semua tu waktu yang dikira. Dikira-kira lebih kurang dalam 20 minit hingga 30 minit pertama. Boleh? Jadi itu waktu fadilah. Bila kita solat dalam waktu tu, kita dapat kelebihan solat di awal waktu. Naam. Kedua, kita ada waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar, ay ikhtara asy-syari'u an tusalla as-salatu fi hadzal waqti in lam tusalla fi waqtil fadilah. Makna waktu ikhtiyar ialah ikhtara asy-syari', maknanya Allah Subhanahu wa taala atau baginda Nabi memilih untuk disolatkan satu solat dalam waktu ini. Kalau kamu tidak solat, ataupun kalau tidak solat pada waktu fadilah. Jadi kalau kita tak solat dalam waktu fadilah, ada urusan tu urusan ni, maka syarak pilih untuk kita solat dalam waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar. Nah, jelas tak suara tu bising? Mengaduk tukang. Yang ketiga, waktu jawaz. Ay yajuzu an tuakhkhara as-salatu ila hadha al-waqti wa qad yakunu bi karahatin aw biduni karahah. Yang ketiga ialah waktu harus. Apa makna waktu jawaz, waktu harus? Maknanya harus kita lambatkan sembahyang sehingga ke waktu ini. Dan waktu karahah ini pula terbahagi kepada dua. Waktu jawaz ini, waktu harus ini terbahagi kepada dua. Ada waktu harus bikarahah, maknanya kita lambatkan solat sehingga ke peringkat itu harus, tapi makruh, dibenci syarak. Boleh? Ada kala harus dan tidak dibenci syarak. Dua tu. Lepas tu dalam ta'liq tu Maulana Syekh sebut wal mu'tamadu anna waqtal fadilati wal ikhtiyari wal jawazi fi jami' as-salawati tadkhulu bi awwal al-waqti wa takhruju muta'aqibatan illa fi al-maghribi fa innaha mutahidatun dukhulan wa khurujan wa illa fi adh-dhuhri fa inna waqtal jawazi wal ikhtiyari yattahidani khurujan aidan. Intaha min al-Bujairimi ala al-Khatib. Jadi dalam ta'liq tu Syekh sebut yang mu'tamad waktu fadilah, waktu ikhtiyar dan waktu jawaz. Waktu fadilah, waktu ikhtiyar dan waktu jawaz pada seluruh sembahyang, masuk daripada awal waktu dan dia terkeluar satu persatu. Maknanya waktu ikhtiyar dulu masuk. Maknanya waktu fadilah, ikhtiyar, jawaz masuk serentak. Daripada awal waktu tu, 3 waktu tu dah masuk. Fadilah, ikhtiyar, jawaz. Boleh tak? Cuma keluar satu persatu. Maknanya habis waktu fadilah dulu, lepas tu waktu ikhtiyar berterusan, lepas tu habis waktu ikhtiyar masuk dah waktu jawaz. Wahakala. Jadi untuk semua sembahyang disebut kat sini masuk dari bermula daripada awal waktu dan berakhir keluar satu persatu. Keluar waktu fadilah dulu, lepas tu waktu ikhtiyar, lepas tu waktu jawaz. Illa fil maghrib, mereka boleh 2 solat. Pertama maghrib, fa innaha muttahidatun dukhulan wa khurujan. Sebab waktu maghrib 3 waktu ni, fadilah, ikhtiyar dan jawaz. Betul tak? Fadil, tengok sini. Ayuh. Waktu fadilah, waktu ikhtiyar dan waktu jawaz bagi maghrib masuk bermula daripada awal waktu dan keluar tu pula serentak. Keluar, masuk sama, keluar waktu yang sama. Nah. Wa illa fi adh-dhuhri, dan juga melainkan solat zuhur, fa inna waqtal jawaz wal ikhtiyari yattahidani khurujan aidan. Waktu jawaz dan ikhtiyar pada solat zuhur tak sama masuknya dan juga keluarnya. Boleh? Solat zuhur, waktu fadilah dan waktu ikhtiyar masuk sama, tapi keluar juga sama. Boleh. Jadi kesimpulan ta'liq kat bawah tu Syekh sebut semua sembahyang waktu fadilah, waktu ikhtiyar, waktu jawaz masuk daripada awal waktu dan keluar satu persatu. Fadilah dulu, lepas tu ikhtiyar, lepas tu jawaz, waktu jawaz. Melainkan maghrib dan zuhur. Adapun maghrib waktu fadilah, ikhtiyar dan jawaz masuk daripada awal waktu, keluar pun serentak sama. Melainkan juga zuhur. Zuhur waktu jawaz dan juga ikhtiyar masuk sama, keluar juga sama. Boleh. Masuk tu mana saat bermula dia sama, berakhir pun sama. Nah. Selesai. Okey, kemudian nombor 3.
Allahumma salli ala Muhammad. Waqtu hurmah ay yahrumu ta'khiru as-salati idza ila hadha al-waqti li'annahu sayaqa'u juz'un minha kharij al-waqti. Yang ketiga, tiga punya empat. Yang keempat ialah waktu hurmah. Makna waktu hurmah ialah haram kita melambatkan solat sehingga sampai ke peringkat itu, sampai ke masa itu. Bila tu? Bila mana kita solat di akhir waktu yang akhir sekali menyebabkan sebahagian daripada juzuk solat duduk di luar solat, duduk di luar waktu. Contohlah Zuhur kita sebut habis pukul 4 suku. Zuhur habis pukul 4 suku. Kawan ni semayang pukul 4.14 baru semayang Zuhur. Allahu Akbar, mula-mula ada. Jadi bila dia semayang Zuhur pada pukul 4.14, Zuhur 4 rakaat. Sempat tak dalam 1 minit muat nak letak 4 rakaat Zuhur? Tak muat. Jadi mungkin seminit tu dia sempat buat 2 rakaat maksimum. Yang menyebabkan 2 rakaat yang terakhir Zuhur dia buat dalam waktu Asar. Kita sebut perbuatan kamu melambatkan solat sehingga ke peringkat itu haram. Bukan harus semayang ni. Pukul 4.14 tu dia wajib semayang waktu tu. Tak boleh tangguh lagi. Kena semayang selalu Zuhur waktu tu. Lepas tu kena semayang. Jadi haram tu kat mana? Perbuatan melambatkan sehingga peringkat itu. Itu yang diharamkan oleh syarak. Nah. Nombor 5, waktu udhrin. Ay yajuzu an tusalla as-salatu fi hadha al-waqti lil-udhri ka'udhri as-safari wal-maradi. Ya. Waktu udhur. Waktu udhur maknanya harus untuk kita sembahyang satu-satu sembahyang tu dalam waktu tersebut. Udhur kat sini makna udhur safar, udhur sakit contohlah. Zuhur. Zuhur waktu udhur ialah asar. Maknanya kita boleh tinggal Zuhur, tak sembahyang Zuhur sebab kita sembahyang dalam waktu asar. Atas dasar jamak ataupun sakit. Tak, maghrib. Kita tinggal maghrib. Tak sembahyang maghrib. Kita sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Jadi kita sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Jadi isyak tu dianggap sebagai waktu udhur bagi solat maghrib. Maghrib pula waktu udhur bagi solat isyak. Dengan makna kita tak sembahyang isyak, kita sembahyang maghrib, itu jamak takdim wa hakadha. Yang keenam, waktu darurah. Waktu darurah. Apa makna waktu darurah? Wa huwa akhirul waqti idza zala al-mani'u ka haidin wa nahwihi wa qad baqiya min al-waqti qadru takbiratil ihrami aw akthara. Waktu darurah ialah akhir waktu bila mana hilangnya penghalang daripada solat, seperti haid, nifas, gila. Faham tak? Tu hilang perkara-perkara ni. Sedangkan waktu yang berbaki tu muat untuk disebut lafaz Allahu Akbar semata-mata. Gambaran contoh macam mana? Gambaran contoh kita sebutlah seorang perempuan ni dia haid. Masuk Zuhur masih dalam haid. Berbaki dalam 5 minit begitu. Tak, waktu Zuhur dia suci. Dia suci. Tak. Jadi soalannya dia kena sembahyang tak Zuhur? Jawapannya kena sembahyang. Sebab apa? Sebab 5 minit ni muat untuk sebut lafaz Allahu Akbar. Malah kalau berbaki seminit je, seminit lagi nak habis waktu Zuhur, dia suci daripada haid, kita sebut kena qada Zuhur tu. Makna kena mandi wajib, itu sembahyang asar, lepas tu qada tadi kena Zuhur tadi kena qada. Boleh? Nah. Begitu juga kalau gila. Asal dia gila. Seminit sebelum keluar waktu Zuhur, dia sembuh daripada gila. Tak. Maka kita sebut seminit itu muat untuk dilontarkan, untuk disebut lafaz Allahu Akbar. Jadi orang gila tu tak, bila dia dah sembuh dia kena sembahyang asar lah, sembahyang maghrib dan sebagainya. Zuhur pun dia kena qada. Sebab itu waktu darurah. Dia sempat waktu darurah. Selesai kat situ. Ya Allah. Kemudian kita masuk perincian satu persatu tentang waktu sembahyang. Pertama ada kita ada as-salatul ula az-zuhur, solat zuhur. Ada seorang je tu. Tepi habis nak baca kejap. Tutup pintu. Tepi.
Baby. Nak azan nanti. Ha? Bertidurlah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.